والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه دارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر بتمن بالخير يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada musannif rahimahullah ta'ala berani bersambung kembali mengajar yang kita bergabung di kitab Isyarah Al-Afrah. Kesambungan kita pada malam ini di muka surat 22. Dulu tambahan kita dulu di mana tambahan itu? Lapan sebelum tajuk ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kita sambung kembali ke surat Nahl 22 kitab Isyarah Al-Afrah. Baris yang ke-8 sebelum sampai bertajuk dia Bab Arkan Islam. Tengok di awal baris katanya dan jangan berpaling daripadanya melainkan kepada qiblat. Maka jika ia atas kenderaan, jika kemudahan baginya menghadapkan qiblat pada selian sembahyangnya dan menyempurnakan segala rukunnya atau setengahnya, lazimlah yang demikian itu kerana mudahnya. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jangan berpaling daripada pihak yang dituju. Nah, baik, ini kita sambung kembali warian kita dulu ataupun tajuk yang disebut di penghulu kita, iaitu berkenaan dengan sembahyang, syarat sembahyang. Maka sebahagian daripada syarat sembahyang kata ulama ialah menghadap qiblat, wajib. Karena perintah daripada Allah Ta'ala, fawallu wujuhakum qibala al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum qibala al-masjidil haram. Bahawanya ayat Allah Ta'ala perintah bagi kita menghadap qiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan hadis pula Nabi sebut hadhihi al-qiblatu, dengan Nabi tunjuk betul-betul kepada bangunan Kaabah. Maka didalil sisinya ulama mata bahawasanya naqsah sembahyang mesti menghadap kepada ain qiblat pada mazhab kita Syafi'i. Boleh kita sembahyang menghadap qiblat? Kata ulama boleh. Pada beberapa keadaan syarat membenar kita, beri kemudahan kepada kita tak menghadap qiblat. Mana yang pertamanya kata ulama sembahyang di ketika dalam ketakutan. Ketakutan seru ke umpamanya atau binatang atau benda-benda yang boleh membahaya kita, maka boleh kita meninggalkan menghadap qiblat kerana ketakutan tersebut. Bila ketakutan wajib menghadap qiblat balik. Yang kedua, syiddatul khauf. Sembahyang kerana bersangatan takut di dalam orang. Dengan orang masuk waktu sembahyang, wajib sembahyang. Tapi sembahyang dalam keadaan takut pun musuh di depan kita, musuh berserang kita. Maka ketika itu kata ulama, sembahyang adalah bertakwa dapat pilih. Tak kena menghadap qiblat, tak kena sembahyang seperti kaifiah ataupun aturan seperti biasa.
Angkit senjata rumah sembahyang, angkit senjata tu lompat ke mari. Kena keperluan ketiga orang, maka tak membatalkan sembahyang. Yang ketiga kata ulama, sembahyang ketika dalam musafir atau dalam perjalanan. Di mana perjalanan tu? Kata setengah ulama, daripada rumah kita 1 mil sebatu. Dan kata setengah ulama, orang azan jemaah tak dengar. Di masjid orang azan jemaah tak dengar dah. Jawab tu, mana kata pada kalau azan jemaah di masjid, jawab dia mana boleh tu? 500 meter umpamanya. Maka rumah kita dengan kedai 500 meter. Nabi kedai kata ulama boleh buat sembahyang duha kalau waktu pagi atas kenderaan, atas motor atau jalan kaki. Boleh dua keadaan, jalan kaki pun boleh, atas kenderaan pun boleh. Mana? Lepas tu nak ngajak di mana? Tak perlu ngajak di pihak, ngajak kepada pihak yang kita hadap. Naik kedai, nak perjalanan kita pergi kedai membelakang kiblat. Kiblat belah sini, kedai belah sana di rumah kita. Naik kedai kena belakang, kena membelakangkan kiblat. Tak apa, belakang kiblat. Kenapa? Kerana kata ulama, tempat tuju kita itulah pengganti kiblat. Tempat hadap kita itulah pengganti kiblat. Nak pusing kot ni boleh ke? Pusing kot ni tak boleh. Ni kedai kita belah sana, kiblat belah sini. Mayang tiba-tiba kita menghadap ke sana, maka tak sah buatan mayang kata ulama. Sebab dibenarkan menghadap kepada pihak yang kita hadap sahaja. Itu ganti kiblat kita. Lepas tu jalan nak pergi kedai. Bukan serik itu nak nak tak pernah ikut sini tak puas lagi jalan ke sana, pusing ke sana. Pak berjumpa kena pusing. Nah, kok ni pusing, kok sana pusing, kok ni pusing. Tapi ikut jalannya. Tak boleh dibenarkan syarak. Maka kata ulama. Maka lain perkiblat, maka kata ulama, dan jangan berpaling daripada tempat yang dihadap atau pihak yang diudikan di pasar. Di pasar mana dihadap? Kita nak hadap ke mana? Maka hadap betul. Jalan kita hadap boleh. Sakit kono pusing kot ni. Macam pusing. Jangan jalan kita pergi kot lain. Kita berjalan. Maka dia dibenarkan. Melainkan kena pusing juga, melainkan kepada kiblat anak pusing ke kiblat dibenarkan kita hadap. Tak mau ikut arah jalan, pusing pada kiblat apa. Pihak mana berhenti, takkan jalan mundur. Kita ikut jalan ada kena kiblat sini. Nak pusing ada kiblat juga, apa jalan mundur? Mundur saja jalan kita. Maka kata ulama, kalau nak ada kiblat juga berhenti. Sebab jalan kita kiblat arah yang berlainan. Baik. Maka jika tadi kalau sembahyang seorang diri kan, mana kata sembahyang sambil jalan kaki boleh. Boleh kenapa? Boleh tak ada kiblat dan sah kata ulama. Maka jika ia atas kenderaan bola, kita kenderaan kita ke basikal, motor, kereta. Itu atas kenderaan. Nak sembahyang di atas kenderaan. Baik. Maka apa hukumnya? Sembahyang nak sunat di atas kenderaan. Maka jika kemudahan baginya bagi orang yang sembahyang sunat musafir menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyangnya di atas kenderaan. Kalau dia boleh menghadap kiblat pada sekalian sembahyang dia mula bertakbir sampai bersalam dia boleh menghadap kiblat. Kata ulama, dan menyempurnakan segala rukunnya rukun sembahyang atau setengah rukun sembahyang. Setengah mana sebahagian. Ataupun kata ulama dia orang ni dia punya sembahyang di atas kenderaan. Bismillah kenderaan dia tak mahu dia mampu menghadap kiblat pada sekalian sembahyang mula bertakbir sampai dah bersalam dia boleh menghadap kiblat. Dan juga dia boleh sempurnakan semua rukun tak sekadar kenderaan. Mana dia boleh berdiri di atas kenderaan. Contoh nak pergi kedai, berdiri di atas kenderaan. Naik bas umpama kedai tak ada mana pun naik bas. Kawan ada bas, naik bas. Pakai driver. Toyota bas pusing.
Dia sembahyang menghadap kiblat dan boleh dia rukuk sujud seperti biasa. Contoh kita mana? Baik. Atau setengah rukun dia boleh rukuk sujud tak boleh. Nak diri tak boleh. Maka apa hukum yang kata ulama? Lazimlah yang demikian itu demikian itu menghadap kiblat dan menyempurnakan seluruh atau sebahagian. Maka dia mesti menghadap kiblat. Pasal dia boleh menghadap kenderaan. Kalau boleh menghadap kiblat dan dia boleh sempurnakan seluruh rukun ketika dia akan kenderaan tadi. Ataupun sebahagian rukun sembahyang sunat tadi dia boleh sempurnakan, maka lazim dia sempurnakan, lazim dia menghadap kiblat, wajib. Pasal boleh mampu menghadap kiblat, mampu menyempurnakan rukun atau sebahagian rukun. Baik, maka sebaliknya katanya, kenapa wajib? Kerana mudahnya anak muda. Dan mudah ada dia untuk dia sempurnakan rukun-rukun, maka wajib sembahyang dengan apa? Dengan yang tersebut. Mesti buat semua awal. Kalau mampu dia buat, atau tidak mudah. Jadi kemudahan dia ada untuk dia buat semua perkara ini, maka boleh dia sebagai orang yang mampu menyempurnakan rukun dan mampu menghadap kiblat. Dia wajib. Baik, maka sebaliknya dan jika tiada mudah dan yang demikian itu payah dia nak buat masyarakat dan dia tapi sembahyang naik motor dan saya berdiri atas motor dia pelik naik motor berdiri patah motor jalan kata dia ni sah bisu punggung nak duduk tak boleh dan orang tengok pelik umur 60 naik motor dia kata kalau orang muda lah. Boleh buat dia main motor tak boleh. Tak mampu kita balik. Begitu juga tak boleh nak kata kita Allah boleh motor naik ke apa jalan. Ketika itu tak boleh nak kata kiblat. Pasal apa? Jalan kita berlawanan dengan jalan Allah kiblat. Lain umur kita sana nak main ke masjid, tak main lalu betul banyak kiblat kira sekali, itu boleh kita nak tengok. Ni kedai sana kiblat di sini, nak pergi kedai pada belakang kiblat, tak boleh pusing belakang. Nak kiblat tak belakang nak pegang kedai tak boleh. Nak pusing ketua apa depan tak boleh sakit. Maka ketika pula jadi kepayahan di atas dia. Tanpa nak rokok mungkin boleh juga duduk sikit syarat. Sujud boleh buat atas motor. Kita boleh tak nak angkat kaki tak betul atas pusing. Patut tak dahi atas handle. Patut dia buat tengok mak rampik dia kata kita tak boleh buat lagu ni. Dia kalau tak ada. Pak Long ni boleh buat. Bukan boleh buat dia semayang. Pakai motor Pak Long. Ni trip baru ke? Tren baru ni motor kan ada semayang jadi sujud atas motor. Dia buat tak boleh buat kita. Kita buat kita mana masyarakat juga. Maka kata mana maka dan jika tiada mudah. Apa hukum? Tiada lazim atas orang yang sunat kata kenderaan itu sesuatu daripada menghadapkan kiblat dan menyempurnakan rukun. Tak lazim, tak wajib. Kenapa? Jadi masyarakat ada untuk buat yang tersebut. Nak rokok tak boleh rokok seperti biasa. Nak sujud tak boleh sujud seperti biasa. Duduk boleh macam motor duduk. Sama juga atas kenderaan. Payah nak atas kiblat kenderaan. Laluan haluan kita berlawanan dengan arah kiblat. Nak pusing tubuh ke pusing belakang. Dari telefon pusing belakang. Makmum ucap banyak. Kita nak guna kiblat belah sini pusing belakang. Masa pun nak kiblat juga. Telefon buat gitu. Makmum ucap banyak. Takut-takut makmum gitu telefon selamat. Nanya. Kata benar, tak boleh nak buat, kena pusing. Nama apa sembahyang atas kenderaan ikut hala tuju dia. Hala tuju kenderaan. Jalan pusing ke mana, ikut pusing betul, maka dimaafkan. Itu semua-semua untuk buat.
pernah kita Syekh Nuruddin Al-Bajali. Nah, bulan puasa di kita. Duduk Kuala Lumpur. Nah, tazkirah kita panggil tazkirah lepas asar. Nah, tazkirah lepas asar. Kemudian lepas asar, pagi nak kenal ada tidak. Nah, betul. Nak kenal ada kalau lewat ada nampak sampai Habis tazkirah lepas asar tu kan lah betul. Nah, kemudian bila masalah kita sampai itu masuk batu buka puasa. Bila buka puasa selesai bayar. Nah, bayar apa buat jemaah takdim siap. Maka itu buat jemaah takdim siap. Lepas tu terawih pada buat itu. Nah, dah kata tentang terawih itu habis terawih itu. Habis terawih buat jemaah siap, jemaah takdim. Buat terawih kata. Bos dah bayar, bawa masuk habis isyak masuk lagi buat terawih kata. Pasal apa? Pasal bayar isyak dah. Buat jemaah takdim kan isyak buat dah. Boleh buat isyak. Syarat untuk terawih sok semayang isyak boleh buat terawih walaupun tak masuk waktu lagi. Dan dia buat jemaah takdim buat maghrib buat isyak terlalu tak masuk waktu isyak lagi main terawih siap ada kan. Mana 4 orang dia kata semua main jemaah dia kata terawih mana pagi jemaah guna apa yang guna rasul. Nah terima dengan kelas lagi ni terima dia pusing belakang sikit. Beriman dia pusing depan sikit. Betul tak? Hak belakang kan dia Allah dia belakang dah. Lagi banyak ni tengok Allah beriman buat apa dia waktu. Tengok cara dia macam ni. Terima rumah duduk dia takkan duduk pun. Duduk lagi. Nah, kalau letak sering saya ikhlas, terima muncak pula. Tak ada sampai dah syuruk lagi muncak dia siap dah. Benar? Isyarat tunduk kepala sikit cukup isyarat. Kenapa? Orang belakang tak ada salah buat cukup je. Macam mana kau boleh buat 20 rakaat berbesar terawih dan rekah. Memandang atas adalah. Lepas tu hadap ikut. Nak pusing kiblat, kalau depan kanan tak ada pusing dah. Pakai duduk. Itu kata Muhammad semai sunat di atas kenderaan. Terawih sunat tak? Sunat maka boleh buat atas kenderaan. Apa jua semai sunat boleh buat atas kenderaan atau sambil jalan. Yang tak boleh semacam fardu. Fardu jangan buat. Nah, masuk zuhur tadi kata buat zuhur tak waktu. Masalah kita. Rumah dia ada rumah dengan masjid. Antara rumah kita dengan masjid 2 km. Kalau sampai masjid, main zuhur siap sama tu. Sampai masjid, bawa komat kita balik. Kita utama semayang siap dan betul dari dah. Imam apa tu? Tak iman tak apa nak mana mengucap apa dah boleh tenang. Nak beri jemaah masjid, memang tu tak boleh buat. Amal sunat boleh buat. Rumah kita di masjid jauh sampai sakit mungkin nak pamat dah. Rumah kita dekat 2 km ke masjid ni motor. Buat dah motor, main sunat dah, main sunat boleh. Nah, sampai ke masjid, Allah mau pamat apa kita selesai dah ni problem dah tu. Nah, bisa buat apa? Tak biasa orang ni. Tak biasa buat. Tapi mungkin terima pemahaman tak boleh buat apa dia. Tak boleh buat apa dia dan pemahaman dah akan buat apa dia. Kita nak jemaah buat tamu tu dan kita rasa kita lambat. Tu nak buat apa nak dia kata mana? Mengajak kita boleh mengajak kita mengajak. Namun untuk kita memang nak kita berjalan sesuai tu boleh mengajak kita. Ada. Lagi kena pusing buat lain juga. Apa sih ikut arah tujuh tu awak ganti kiblat kata pertama. Hati katanya jika mampu boleh menyempurnakan rukun, buatlah kali sempurna ikut dah. Ikut boleh saja isyak. Jadi kita masa tertentu bayar macam macam biasa. Cuma kawan tegur jangan jawab. Kawan tegur jangan jawab. Tengah zaman tu kawan kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan dengan kita dah semayang jawab sana orang Allah. Tak jawab sana tak apa dah semayang. Lagi import macam bertemu, misalnya tak dapat tengah semayang. Takbir di rumah kita takbir banyak ulama boleh pusing tak ada. Boleh pusing. Tak motor, pusing Allah Akbar. Balik tak ada. Pusing-pusing. Jalan tu. Tak ada tidak tak apa. Tapi kalau motor tengah jalan nak takbir tidak tak sana dengan pusing. Lepas nanti lagi saya pasal masa kita tahu. Kenapa? Mereka kalau sudah ada motor kita berhenti atau membawa start dari rumah kita nak buat semacam apa
dan zuhur, baru start untuk tak jalan Nabi. Kiblat ke sana, saya kiblat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah Taala itu dah. Solat tak ada kiblat. Sepanjang jalan ke masjid, sampai di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kata, masuk masjid, pemak solat ulama di atas kenderaan yang tersebut ini. Melainkan kata ulama takbiratul ihram. Ini kata ulama terjaga sebut. Hendaklah menghadapkan kiblat jika kemudahan baginya. Sebanyak motor pada mudah masa takbir ihram usah juga pada boleh. Mereka tak boleh dah tak boleh tak boleh. Tak boleh nak ada kiblat dan ketika takbir ihram. Ada rukun-rukun lain dalam dengan tak ada kiblat dalam masalah apa. Takbir ihram kalau boleh ada kemudahan bagi kita menghadap, wajib kita menghadap kiblat. Kalau payah tak pada tak perlu lah. Macam semuanya terawih umpamanya habis lah nak mula balik kiblat dah sana nak bayar pula nak pusing nak berhenti kereta jadi kepayahan. Tengok lagi hotel bawahnya berat menuju lori ikut belakang. Dua patah lori. Dan maka kalau kepayahan pakai takbir dengan ketiadaan ada kiblat kata orang nama Andri. Dan jika kesukaran tiada lazim pula menghadapkan jasa kiblat walaupun ketika takbir macam kita tengah keluar laju nak berhenti menunjuk tak boleh alhamdulillah. Ni kita berhenti dah ustaz motor maka masa takbir ihram Allahu akbar mana kita dulu. Lepas takbir jalan. Buat dia motor dia. Dua dapat mengajar habis tak ada mana. Kalau takbir ihram saja penting untuk menghadap kiblat kata ulama. Kalau boleh dan tiada wajib atas orang yang sembahyang di atas kenderaan. Banyak motor tak wajib menghantar meletakkan dahinya atas umpama belananya. Kalau macam dulu ni atas tahu tak wajib. Atau kuda tak wajib kita masa sujud untuk kita letakkan dahi atas kepala kuda. Macam kita tak wajib letak dahi atas kunci motor. Tak wajib letak dahi di atas seri kereta. Maka jadi kepayahan atas kita, mudarat atas kita pula. Atas kereta laju, motor laju, tak payahlah. Buat isyarat, tunduk pada sikit sudah sebagai isyarat rokok. Sujud tunduk banyak sikit. Isyarat kata, itulah sujud. Bila pada ketika rokoknya dan sujudnya, di masa rokok dan sujud, tak perlu. Nak letak dahi kita di atas belau atau di atas pelana atau atas hendak untuk ataupun di atas jaring kereta. Buat seperti rokok dengan isyarat. Macam nak buat macam mana? Bahkan hendaklah diisyaratkan dengan kedua rokok dan sujud. Nak rokok isyarat nak rokok. Tunduk pada sikit di isyarat kita dengan rokok. Panggung kepala isyarat kita tidak. Tunduk banyak sikit isyarat kata kita tengah sujud ketika ni. Mana? Aku sembahyang di atas kenderaan, sembahyang sunat juga. Jangan tu buat sembahyang semua habis. Ini kita boleh rangkum habis semua dengan fardu-fardu ni buat. Anak muda, dengan muda sangat. Hak muda pun ada hak dia juga. Kena ikut aturan-aturan dia juga sunat ni pun. Walaupun sunat, tapi ada sunat yang kena ikut aturan-aturan dia. Ada sunat cara beri kebebasan kepada kita. Macam sunat mutlak, cara beri kebebasan kepada kita. Bebas pun bebas nak pilih yang berapa rakaat boleh ikut. Macam nanti insya-Allah macam mutlak. Nak berapa rakaat boleh ikut. Kalau gaji mana tu usul di antara rakaat sahaja pun sebanyak 100 rakaat tu dia. Satu salam 1 rakaat. Buat wajib. Nak mutlak ikut kita. Tapi sunat tarawih kita buat 1 rakaat. Gaji buat 1 rakaat mana tu nama tak sah kata nama lebih dari itu tak sah. Pada yang mahdu dan sebagainya sunat yang dihadkan rakaat dia. Begitu juga Fatihah isyak lagi. Isyak dapat Fatihah tu buat dua nak terlewat 20 tak Fatihah isyak boleh ke tak? Gaji jangan buat 20. Sekadar 2 sahaja Fatihah isyak. Apabila isyak 2, apabila maghrib 2, apabila maghrib semua 2. Bila kanan sunat sunat rawatib 2 saja. Kena buat 4 siang hari. Apabila 24
Maknanya zuhur 4 ada kata yang mahdudan. Syarat sekat satu saja, tak lebih. Bangun pagi selesai subuh tengok waktu zuhur nak buat berapa rakaat? Paling banyak 8 rakaat saja, jangan lebih. Yang kajian buat sampai pun 80 rakaat zuhur. Hari ni buat zuhur banyak, hari ni pasal apa? 80 rakaat. Nah, kawan beli follow. Nah, tu buat zuhur kan. Nah, sila kau buat. Belajar orang ni sila kau buat. Ada zuhur zakat 8 rakaat, 80 rakaat. Belajar orang ni lebih kau buat. Gaji tak tepat kalau kau kata. Itu aturan juga. Maka itu juga di atas kenderaan kita. Sekadar hak syarat benar pada kita maksudnya jangan belajar sampai fardu. Nikah ala dan dua banyak coklat kek yang pernah kopi atau mama coklat kek pun nak. Dan yang motor ada bila tak perlu. Nah, coklat kek dimakan tu. Nah, semen bayar tu mama coklat kek kat motor. Maka tak dibenarkan. Mana tiap-tiap perbuatan banyak kena jaga. Kalau dibenarkan hati saja. Itu kata nak mengangkat daripada awak tempat tuju pun tak dibenarkan melainkan pada kiblat. Kamu nak buat perbuatan banyak yang lain tak boleh. Ni tengah banyak ni kawan tengok bagaimana tu mesti jawab doa nah. Kajian tu jawab kurang kawan masa tu. Dia jawab tu hadis kau katakan perkara yang membatalkan syarat benar kita di dua yang perlu sahaja. Hadap pihak yang perlu sahaja. Sujud tak perlu buat, kenapa? Jadi macam apa sujud di atas kenderaan. Buat dengan cara isyarat. Itu kata kemudahan yang Allah beri kita. Buat. Tapi dengan mudah, lampau jadi mudah pula. Jadi masalah di kita pun. Sampai kita melanggar syarat-syarat. Baik itu berkenaan dengan semayang di atas kenderaan. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kita naik kenderaan. Pasal jalan kaki. Umur kita dengan kenderaan 500 meter. Nak kata kalau azan jemaah tak dengar, dia azan dikatakan pada mak. Kalau kita dibuka azan pakai bahasa Allah dan azan mata-mata pakai Allah besok. Kalau betul dulu semayang azan di menara atau subuh mesti. Naik tanggung mesti. Nah, pagi habis sama lah, semuanya kita tergolek je lah. Bumbu sakit betul nak ada bumbu. Nah, jatuh turun ni masjid ke masjid dia buat bumbu pepeh sama. Nah, bumbu sama. Macam negara Arab memang bumbu sama. Ada tangguh ada tangguh. Dibuat bumbu sama. Nah, mau kata tak basuh apa bumbu sama itu dengan tangguh bumbu itu. Nah, pada negara kan hujan turun di akhir. Kita buat bumbu ini pasal apa tak mungkin tak kena bumbu. Hujan turun jauh bumbu sama begitu tak kena bumbu kan? Nah, bocor bumbu. Atau kita buat bumbu ni pasal apa? Untuk buang air, turun air. Negara Arab bumbu sama pasal apa? Hujan jangan setahun kali. Padahal basuh setahun kali pun untuk Arab bersyukur. Tengok semayang hujan penuh basuh banjir, seronok lagi. Kita ni kan musim banjir, hujan 4 banjir lagi. Budak-budak ada komite, orang nampak. Nah, pelai sangat boleh. Ni orang tua main kampung mula budak yang mesti banjir nak tengok pelai. Sana boleh Arab, hujan tak banjir tu pun mari. Dengar orang tua semua main kampung. Pasal apa? Setahun kali hujan tu, setahun kali banjir. Oh, kalau seronok tak ada lah dia. Dia seronok main Betul kita kalau di tempat kita buat fanfare kan, fanfare, mari dengan fanfare. Kita banyak ayah buat ini, buat video buat anak-anak ya, anak-anak ni. Nak beli kita panggil buaya keluarga, anak-anak untuk kita untuk tak padan ilmu tak. Satu orang kelagi satu keluarga. Itu tahu semua nak buaya beli anak. Kono dah tu mana? Maka kita buat pepeh, maka macam ada tiba azan sebagai orang atas bumbung kan? Atau bumbung sampai di mana? Nanti 300 meter tu kita coba ada. Kamu kita kena kerja 300 meter, nak kita kerja jalan kaki. Boleh tak senang kita nak main senang bohong? Orang rumah pergi kerja sat di bawah mati nak masuk, nak sembahyang bohong ni, bila dulu klik banyak. Kita naik kaki. Dengan jalan kita main bohong boleh buat tu je.
Macam mana cara nak buat? Kata ulama. Dan jika ia berjalan kaki, tadi naik kenderaan ni kata ulama, kalau boleh menghadap masa takbiratul ihram menghadap. Waktu lain tak perlu menghadap. Pusing nak ke mana pun tak perlu menghadap. Rukun sembahyang tak boleh buat sempurna, tak boleh buat sempurna, qadar yang boleh kita buat. Rukun sujud, qadar isyarat tak boleh buat. Itu atas kenderaan. Jalan kaki, kalau kita jalan kaki kata ulama, maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram, wajib menghadap. Pasal apa? Jalan kaki mudah nak pusing dah. Allah jalan kaki pusing diri dah tahu. Bukan laju nak kaki. Dua tu je. Nak jalan apa bukan nak lari, bukan pusing. Maka nak pusing mudah dah. Berhenti pusing dah. Ataupun sebelum mula keluar rumah tu, tengok kiblat pada Allahu Akbar. Betul? Pusing jalan. Mana? Kalau jalan kaki wajib mengatakan ketika takbir ihram, tak kira apa jua keadaan. Masa takbir wajib ada Islam. Pasal mudah. Jalan kaki baik. Pada hadis dan pada rokok, nak rokok wajib ada kelat dan rokok seperti biasa. Di kedai bersama. Tidaklah sini. Nak jalan, pusing dulu. Allahu Akbar. Lepas takbir, jalan. Tanya nak duduk mana? Tanya jaga apa tak payah. Jalan seperti biasa. Kamu jalan dengan tertulis betul-betul pelik jalan ni. Dan tengok jalan dekat tunggu bersekoh ni. Macam buat apa tu? Tak jawab, perlu. Nak jawab, tak kebatas banyak. Jawab, tengok bersekoh jalan dekat tunggu ni. Duk perlu kata. Kata tak perlu kata ulama. Pasal kita seperti biasa. Tak patah saya. Pasal berjalan. Jalan kata bertubuh, kita jalan bertubuh. Tidak jalan tak biasa jalan bertubuh. Jalan tempat kanan seperti biasa. Nak rokok kata ulama, pusing nak kiblat, rokok seperti biasa. Rokok macam biasa. Sebab apa? Tapi rokok, kata ulama. Dan pada sujud tidak bangun-bangun tu jangan. Nak sujud pusing pula. Dan sujud pada ketika sujud dia. Mana ketika sujud pusing pada kiblat, tubuh sujud seperti biasa. Sujud dia dah. Jangan cepat bersih nak buat atas buku tu, sujud atas buku. Ada adalah sujud atas buku. Kemudian bangkit sujud, duduk antara sujud, angkat nama dan duduk antara dua sujud. Masa empat keadaan wajib dan mudah. Masa mana? Masa takbir ihram. Yang kedua masa rukuk. Yang ketiga masa sujud, dua sujud. Yang keempat masa sujud antara dua sujud. Maka ketika ini ada kiblat, duduk seperti biasa. Lepas tu baca tahiyat. Tak boleh. Bangkit baca tahiyat, bangkit jalan. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Duduk ada sujud kenapa pasal sujud kedua. Bangkit duduk macam biasalah dari sujud kedua. Tadi bangkit lagi jalan. Tuan nampak? Kata dan duduk antara dua sujud. Dan hendaklah sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Pasal jalan kaki mudah kita sempurnakan rukuk dan juga sujud. Jadi keadaan ini kita wajib kita menghadap kiblat. Takbir ihram satu. Yang kedua masa rukuk menghadap kiblat. Yang ketiga masa sujud menghadap kiblat. Yang keempat duduk antara sujud menghadap kiblat. Dan wajib menyempurnakan rukuk dan sujud. Kena buat seperti biasa rukuk dan sujud macam kita bayar seperti biasa. Lepas tu dah tahiyat akhir, rakaat kedua bangkit sujud kedua tahiyat akhir bangun jalan. Baca dalam jalan. Baca dalam berjalan. Lepas tu ketika beri salam kata ulama ketika beri salam, kalau mudah untuk kita menghadap kiblat, menghadap. Kalau payah tak boleh menghadap. Aku kata ulama. Baik aku kata dan hendaklah sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Nak jalan boleh ke tak? Dan jangan ia berjalan di dalam sesuatu daripada rukun. Diri ke rukuk ke sujud tak boleh jalan. Nama kata dia jalan kaki tak boleh jalan kata ulama.
semata-mata kan tidak ada kecuali melainkan kata tubuh pada ketika yang masa diri dia Allah Akbar, masa diri jangan baca Fatihah, baca surah. Nak rokok, ada kita rokok seperti biasa. Bangun, i'tidal, jalan sat. Nak sujud, ada kita turun sujud. Bangun duduk sujud, duduk seperti biasa. Sujud duduk seperti biasa. Bangun pula, juga jalan. Masa diri berjalan kata ulama. Dan i'tidal dan jamaah sebut i'tidal berjalan. Sementara sujud. Nada kita masa rokok seperti biasa. Sami Allah liman hamidah kursi dan azan. Lepas tu nak sujud tidak ada mesti pula sujud. Tapi duduk antara sujud pun nada kiblat juga. Turun sujud yang kedua pun nada kiblat juga. Buat seperti biasa lah. Naik rakaatnya kedua jalan sudah seperti biasa. Itu katanya melainkan pada ketika qiyam yang berdiri. Masa berdiri duduk. Yalah seperti biasa. Yang tidak jalan seperti biasa. Dan tasyahudnya tidak. Masa baca tasyahud, tengok akhir. Maksudnya 2 rakaat baca tasyahud akhir. Yalah sambil tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Majid saja sampai pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam. Bukan boleh salam jawab dia. Salam mayang. Tapi jawab bagus kalau jawabnya. Ni nak boleh salam lagi apa? Kita boleh nak boleh salam sampai depan dia. Kita boleh assalamualaikum. Kita boleh waalaikumsalam. Bagus dia kata. Terima kasih dah dia. Tapi kita boleh salam sembahyang. Kenapa mana kata boleh. Nak buat atas kegerakan pun boleh, jalan kaki pun boleh. Kalau umum kita kata dengan kita tempat pun kita tak ada hati. Begitu juga sama. Nak pergi rumah jiran kita sembang di rumah jiran ada hasil jalan kaki di rumah dia. Tak jauh mana rumah kita ada 3 meter. Mana kita berban jemaah, jawab kita panggil antara tempat ban dengan apa yang jawab ni. Tak dengar dah. Kita hari ni di bancar Malaysia tak pakai mampu suara 300 meter saja. Maka hukumnya boleh kata ulama kita sayang berjalan kaki ataupun sembahyang dengan cara apa? Dengan cara naik kenderaan. Itu sembahyang sunat. Fardu tak boleh. Ini umpamanya kalau syarat berkemudahan sunat ni kenapa? Kerana nak membanyakkan kita dengan ibadat sunat. Kalau Allah sempitkan cara buat, jadi payah kita nak buat sunat. Kerana benda ni tak wajib. Benda tak wajib tiba-tiba Tuhan berkata aturan tak buat dah kita. Itu Allah buka cara aturan dia bebaskan sikit. Longgarkan aturan supaya mudah kita buat. Cuma buat tak buat itu tak kita sendiri. Nak buat tak buat itu kepulangan tak kita sendiri. Belajar tak. Kata Imam Nawawi, setiap ilmu yang kita pelajari amal juga walaupun sekali. Nak lepas berkata nama kita beramal dengan ilmu. Mana kita belajar mana ni esok terlewat. Esok terlewat. Rumah kita dengan masjid 500 meter. Nama masjid dengan motor. Pakai apa? Pembelian motor. Tak motor. Pembelian motor tak motor dah kita pun. Terlewat saya tadi. Cakap nak buat. Tak motor. Duduk di rumah kita, mana kita lah. Allah Akbar, naik motor selalu. Buang dia, jalan. Buang dia, jalan. Kenapa? Mana kata? Tak tahu motor lagi. Buang habis Fatihah, habis surah baca surah panjang. Surah Yasin. Yasin habis satu Allah Akbar. Arafah isyarat tak ada. Lepas tu, kita pun angkat kepala. Sujud, tunduk sikit, banyak lebih berrokok sikit. Sakit, angkat kepala, isyarat terkiyam pula. Baca pula Fatihah. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masjid. Relax. Kalau kita nak senang kan, dah siap. Clear. Bila dia buat? Atas motor. Atas motor tu buat dah. Cara apa? Rumah kita ke masjid. Abang tu kita pada hari sebut tu kita panggil.
Jarak kita panggil apa? Kalau awam bang Jumaat tak dengar. Ban dengan cara biasa, kita kata kalau orang biasa ban dengan tak pakai bahasa Allah, dia mana saja coba sampai. Kita kata habis tinggi 300 meter tak ada lebih. Habis terjun, di pasal pakai bahasa Allah. Duduk di atas ulang semua kalau tak marah nanti memang hijau sungguh. Dia timbang seperti biasa kata orang tak pakai bahasa Allah. Maka aku kata ulama bolehlah untuk kita jarak yang tersebut bolehlah kita untuk buat sunat di atas kenderaan. Kalau kita nak video lagi boleh kan. Nah, duduk di bukan duduk di Batu Limau Guru nak pergi Sungai Tani. Kita biasa buat doa kawan macam ibu yang tu kadang buat mayan tak kata. Nah, mayan tak kata. Nah, agak pusing dulu mau kata dia mengadap Allah mereka dah sini. Nah, kita pun duduk belakang. Nah, itu. Bangkit lepas saat kita panggil pusing dulu Allahu Akbar kalau boleh. Nah, agak boleh pusing tubuh dalam belakang kereta. Nah, mana kata tak payah mana aturannya. Cuba buat sekali, insya-Allah mudah. Buat sekali ini mudah insya-Allah. Ataupun mana ni saya balik insya-Allah kita dengan masjid jauh sikit. Nah, buat dia insya-Allah kita motor kita. Nah, tengok ngaji tak? Dah. Kita tengok mana amal sekali kata Imam Nawawi. Nak lepas kepada nama kita beramal ilmu ngaji dah. Saya rumah masuk rehat. Nak kopi ke apa kasih dah. Orang tanya lalu balik main sunat di rumah siap dah. Rumah apa siap dah, motor siap dah. Tak ada masalah apa. Tapi syarat-syarat kan jaga. Dengan keluar mesti kentut dulu. Ni keluar mesti kentut dulu naik motor. Allah main sunat apa buat dia. Buat dia kentut dia. Dah tentu dah batal duduk main apa kita syarat kena jaga. Cuma hanya benarkan aturan sahaja. Dimudahkan aturan untuk kita mudah buat. Cara sebenarnya kena rapi seperti biasa. Atur hukum. Qala al-musannif rahimahullah taala. Itu mana apa? 4 keadaan digunakan. Mana? Yang pertama kata ulama boleh kita jalan ketika berdiri. Boleh kita jalan ketika tidak dan boleh kita jalan ketika tasyahud dan boleh kita jalan ketika beri salam. 4 keadaan kena menghadap kita. 4 keadaan digunakan berjalan. Itu disebut kelakuan sembahyang ketika berjalan kaki. Baik, selesai. Maka katanya dan salam 4 saja. Diri menanti tidak baca tasyahud dan salam 4 saja digunakan untuk kita berjalan kaki ketika berjalan kaki. 4 keadaan ini wajib menghadap kiblat. Rokok dan juga sujud wajib kita sempurnakan seperti biasa. Kalau kita bayang jalan kaki, itu aturannya. Cuba amal di mana? Tidak takut lama-lama lupa. Lupa. Tak nampak saya kata. Ini kita bisa buat saya apa? Bisa buat mesin dan motor. Ataupun jalan kaki. Motor bawa ke masjid, balik lagi jalan kaki. Allah, motor. Tinggal naik. Rumah kita di masjid 500 meter. Maksudnya jalan kaki. Nak motor, buatlah nak jalan kaki pula. Habis lagi, dengan start motor. Allah. Betul? Nak rokok? Tokak motor, sujud dulu. Mendak kiblat. Rokok sujud, mendak kiblat. Itu boleh belakang, itu pulang di belakang. Kalau rasa tak mau tolak motor, tinggal motor di masjid. Jalan kaki dulu rumah. Itu atas menolak kita masing-masing lah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala selesai kita berkenaan dengan masalah syarat sembahyang. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung kembali sambungan dari kita setelah kita masuk ke tajuk baru katanya bahwa arkanis salati ibu masuk kepada rukun sembahyang. Ayat kata tidak mesti kita kena buat ketika sembahyang kita rukun sembahyang ada berapa? Ini pada menyatakan segala rukun sembahyang bermula rukunnya 13. Hadis aku di atas qaul yang pertama. Dia tidak tadi itu. Sebab sembahyang pun kata ulama dia boleh pergi rukun sembahyang sampai 21 kali. Rukun sembahyang. Cuma ada 13 ni pendapat yang utama pada mazhab kita. Itu tengok sebenarnya kita mengatakan disebutkan begitu. Cuma kita buat ni ada qaul yang utama, qaul yang utama. Elok kita pegang ni. Baik.
Insyaallah kita sambung semula dalam pertemuan kita akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadinya bahwa keluarga salat ini pada menyatakan segala rukun usaha yang Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ونوّر قلوبنا واجعلنا أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا وبينا وأسرنا وأرضنا وارضنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.